wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaan dan rahmatnya. Pada petang ini kita diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat kita kembali meneruskan tadabbur pengajian kita menerusi surah Ar-Rahman, dan insyaAllah kita akan menyambung ayat yang ke-6 ya. Ayat ke-6 ke-5 tadi nanti? Baru ayat 1 Ustaz. 6 ya? Sudah saya terlupa nak mark hari tu. Okey, kita ambil ayat 5 lah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu, dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon kayu-kayan masing-masing tunduk menurut peraturan Allah. Dan langit dijadikannya bubung tinggi, serta ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan, supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan. Dan betulkanlah cara menimbang itu dengan adil, serta janganlah kamu mengurangi barang yang ditimbang. Dan bumi pula dijadikannya rata untuk kegunaan manusia dan makhluk-makhluknya yang lain. Terdapat padanya berbagai jenis buah-buahan dan pohon-pohon kurma yang ada kelopak-kelopak mayang. Demikian juga terdapat biji-bijian yang ada jerami serta daun, dan terdapat lagi bunga-bungaan yang harum. Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan, wahai manusia dan jin? Baik, kita kembali kepada ayat kelima. Jadi daripada ayat kelima sehinggalah kepada ayat yang ke-13 yang saya bacakan tadi. Ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita tentang seluruh makhluk yang tunduk dan patuh kepada peraturan dan juga kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi daripada ayat yang saya baca tadi, ayat 5 kan, ayat ke-5 sehinggalah kepada ayat 13, ayat ni Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang peraturan Allah dalam penciptaannya dan seluruh makhluk yang tunduk dan patuh dan taat kepada ketetapan dan peraturannya. Baik. Okay, kita pergi semula kepada ayat yang ke-5 ya. Ayat ke-5 Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang salah satu daripada nikmat
yang besar Allah anugerahkan dalam kehidupan kita adalah melalui penciptaan matahari dan bulan. Ya, matahari dan bulan. Sebab dalam ayat ni Allah kata asy-syamsu wal qamaru bihusban. Husban tu maknanya adalah matahari dan bulan itu berlegar atau ia berputar mengikut paksi-paksinya dalam tempoh-tempoh yang tertentu. Maknanya bulan dia pusing ada kadar tempoh berapa. Begitu juga matahari pusing ada tempoh kitarannya. Daripada putaran matahari dan bulan itulah wujudnya dalam sehari kita ada 360 hari dan kitaran bulan itu kita boleh dapat kiraan bulan mengikut qamari dan satu lagi mengikut kiraan syamsi. Qamari itu merujuk kepada takwim hijrah lah, yang mana kitaran bulan. Manakala Masihi adalah mengikut kitaran matahari. Ya, baik. Jadi antara nikmat yang Allah berikan, Allah cerita kepada kita dekat sini adalah nikmat kejadian matahari dan bulan yang tunduk kepada perintah Allah tanpa pernah mereka mendurhakai atau melanggari ketetapan Allah dengan mereka berlegar di tempat paksi mereka seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Ya, seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan. Tidak pernah dia mendahului matahari atau matahari mendahului bulan, begitulah sebaliknya. Ya, sebab tu kalau kita tengok dalam surah Yasin, Allah Ta'ala sebut, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Allah kata tidaklah matahari itu akan mengejar bulan, demikian juga sebagaimana malam tidak akan mendahului siang. Wa kullum fi falakin yasbahun. Sebab setiap kitaran paksi-paksi itu mereka berputar mengikut jalan, mengikut paksi, mengikut kitaran yang telah Allah Ta'ala tetapkan bagi mereka. Ya. Okey, baik. Dekat sini apa pengajaran yang boleh kita ambil? Ada banyak pengajaran. Antaranya yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawasanya matahari dan bulan serta planet, bintang-bintang itu bukanlah Tuhan. Sebagaimana yang telah dijadikan oleh manusia sebagai sembahan selain daripada Allah. Sebab tu kalau kita tengok dalam Al-Quran kan, Allah cerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma ra'al falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba qala hadha rabbi. Ya, Nabi Ibrahim kata Nabi Ibrahim tengok bintang, Nabi Ibrahim kata inilah yang umatku kata dia ni Tuhan. Bila Nabi Ibrahim tengok bulan pula, Nabi Ibrahim kata inilah yang umatku kata Tuhan. Falamma ra'asy-syamsa bazighah, bila tengok matahari siang yang besar pula, Nabi Ibrahim kata inilah yang umatku kata Tuhan. Maka Nabi Ibrahim menafikan kesemuanya. Nabi Ibrahim kata dia tak boleh jadi Tuhan. Sebab apa? Falamma afal, kerana dia pergi dan dia datang. Maknanya dia tak kekal. Siang datang, kemudian bila malam datang, siang pergi. Bila siang pula pergi, malam datang. Maknanya dia bersilih ganti. Sedangkan Tuhan tidak boleh bersifat macam itu. Kalau Tuhan sekejap pergi, sekejap datang, bererti alam ini tidak ada yang mentadbirnya apabila berlaku perselisihan, pertukaran di antara pagi dan malam itu, ataupun siang dan malam itu. Baik, itu yang pertama. Sebaliknya, matahari, bulan, bintang, planet semua ini, mereka adalah merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan kejadian yang tersendiri untuk memberikan manfaat-manfaat kepada alam ini dan kepada manusia khususnya, sama ada manusia mengetahuinya atau manusia tidak mengetahuinya. Itu adalah merujuk kepada pengajaran yang pertama. Kerana Allah nak katakan matahari dan bulan ini pun
Dia makhluk Allah dan dia tunduk atas perintah Allah. Maknanya dia pun tunduk atas perintah Allah untuk terbit sebelah timur dan terbenam di sebelah barat. Ya, dan dia perlu untuk mengikut paksi-paksinya tanpa ia mendahuluinya atau tanpa ia melanggarinya. Yang kedua, pengajaran yang boleh kita ambil adalah Allah Ta'ala menceritakan kepada kita salah satu nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan dalam kehidupan manusia ini adalah merupakan nikmat kejadian siang dan malam. Nikmat kejadian siang dan malam. Sebagaimana semua makhluk yang berada di bumi hatta manusia, mereka berhajat kepada waktu siang sebagaimana mereka juga berhajat kepada waktu malam. Sebab tu Allah Ta'ala menyatakan kepada kita bahawasanya dalam banyak firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dalam banyak ayat-ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan kepada kita bagaimana nikmat siang dan malam yang Allah Ta'ala anugerahkan ini adalah satu nikmat yang begitu besar. Contohnya, kita tengok ya, dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya siang dan malam itu sendiri, selain daripada dia nikmat yang besar yang dikufuri oleh manusia, siang dan malam itu juga tanda-tanda kebesaran Allah yang manusia tak rasa itu tanda kebesaran Allah. Padahal setiap hari kita menyaksikan siang dan malam bersilih ganti tanpa kita rasakan itu suatu nikmat, tanpa kita rasakan itu tanda kebesaran Allah yang maha hebat. Sebab tu kalau kita baca Quran, Allah sendiri sebut dalam surah Al-Isra pada ayat ke-12. Apa kata Allah Ta'ala? وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا. Boleh rujuk dalam surah Al-Isra ayat 12. Apa kata Allah? Kami jadikan siang dan malam tu adalah dua tanda kebesaran Allah yang maha hebat. Allah kata. Yang kita rasa macam tak ada apa ni kan. Padahal dia tanda kebesaran Allah yang hebat. Ya. Contoh Allah kata kenapa dia hebat? Sebab Allah jadikan siang tu untuk mudahkan manusia mendapat rezeki. Yelah kalau kita nak cari rezeki malam kan, kedai pun dah banyak tutup, orang pun dah banyak tidur, banyak operasi ni terhad, ya, tak dapat nak dilakukan sebagaimana pada waktu siang, ya. Banyak aktiviti-aktiviti manusia ni banyaknya dikerjakan operasinya pada waktu siang. Bahkan tubuh badan kita sendiri pun Allah Ta'ala dah aturkan yang mana dia perlukan rehat, ya, dia perlukan istirahat, dia perlukan tidur. Sebagaimana Allah kata dalam Al-Quran yang lain, وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ سُبَاتًا. Malam tu Allah jadikan untuk subat. Subat dalam bahasa Arab daripada perkataan sabat, maknanya untuk berehat dan memperbaiki, regenerate, ya, maknanya dia reproduksi balik. Dia baiki balik apa-apa bahagian yang rosak daripada tubuh badan kita. Sel-sel itu memperelokkan balik, ya. Begitu juga Allah Ta'ala sebut وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. Adapun waktu siang Allah jadikanlah sebagai ma'ash, iaitu waktu untuk manusia mencari rezeki. Ya, walaupun kita tak nafikan malam pun ada orang cari rezeki juga. Tapi majoritinya rezeki itu diperolehi pada waktu siang hari, bukan pada waktu malam hari. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala kata, selain daripada itu, kenapa Allah jadikan siang dan malam, matahari dan bulan? Dengar Allah kata apa? Lita'lamu adadas sinina wal hisab.
supaya kamu ini wahai manusia mengetahui jumlah tahun. Kita tahu setahun ada berapa hari, ada berapa jam, kita tahu tentang masa, ya. Kerana salah satu nikmat yang besar Allah beri kepada kita melalui penciptaan langit pula, melalui penciptaan matahari dan bulan, yang kita tak sedar adalah merupakan nikmat masa. Bila Allah ciptakan matahari dan bulan, maka wujudlah masa. Sebab sebelum kejadian matahari dan bulan, masa tidak ada. Sebab tu Allah kata dalam Quran, khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, bukan 6 hari. Tapi masa kat situ mungkin merujuk kepada masa, bukan masa alam dunia lah. Ya, masa mungkin dalam dimensi yang Allah Ta'ala lebih mengetahui. Tapi bila Allah ciptakan matahari dan bulan, berarti Allah menganugerahkan kita siang sebagai sumber rezeki, malam sebagai waktu kita beristirahat, dan semua makhluk memerlukan kepada cahaya matahari, pokok, begitu juga mereka memerlukan malam. Ya, kalau siang saja, semua akan jadi kemarau. Kalau malam saja, pokok pun tak boleh subur kerana dia memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis, kan. Kemudiannya, Allah Ta'ala sebut lagi antara nikmat yang besar yang manusia kufuri adalah nikmat masa. Ya, adalah nikmat masa. Sebab tu dalam ayat Quran Allah sebut wal asri innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. So yang pertama, nikmat apa Allah suruh kita syukuri adalah nikmat kejadian siang dan malam yang Allah beri kepada kita. Siang untuk rezeki, malam untuk kita istirahat dan munajat. Yang kedua adalah nikmat masa. Kerana masa ini adalah hidup kita. Masa ini adalah usia kita. Dan masa ini adalah modal kita. Ya, baik. Selain daripada itu, Allah Ta'ala nak menyuruh kita beriman bahawasanya matahari dan bulan ini adalah makhluk Allah. Mereka bukanlah Tuhan yang mengatur alam ini, sebagaimana yang disembah oleh sebahagian manusia atas kepercayaannya. Okey, kita kembali kepada ayat seterusnya. Tak, maaf, saya sesama sikit. Sinus ni. Okey, yang seterusnya kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan wan najmu wasyajaru yasjudan. Kemudian Allah Taala membawa kepada kita tentang an-najmu. An-najmu dekat sini ulama menafsirkan bukan maknanya bintang, ya. Bukan maknanya bintang. Tetapi majoriti para ulama tafsir, majoritinya menafsirkan an-najmu dekat sini merujuk kepada makna pokok atau tumbuh-tumbuhan. Maknanya apa yang keluar daripada perut bumi, itu dipanggil an-najmu. Walaupun tak dinafikan, ada juga yang menafsirkan an-najmu itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada bintang. Tapi majoriti ulama kata an-najmu itu maknanya adalah tumbuh-tumbuhan. Ya, baik. Okey, kita tengok pengajaran kat sini. Sebab an-najmu tumbuh-tumbuhan, asy-syajaru pokok. So ada macam hubungan lah. Pokok tak semesti tumbuh-tumbuhan, kan. Tumbuh-tumbuhan ni macam sayur-sayuran, rumput rampai, benda yang tak semestinya memiliki batang yang besar seperti pokok. Alhamdulillah. Maka dekat sini Allah Ta'ala sebut tentang apa? Allah kata yasjudan. An-najmu dengan asy-syajaru itu yasjudan. Yasjudan ni bukannya maksudnya mereka sujud macam kita sujud dalam semayang, ya. Tapi maksudnya
kedua-duanya adalah tunduk kepada peraturan Allah. Bagaimana cara mereka tunduk pada peraturan Allah? Iaitu mereka keluar, tumbuh, terbit daripada tanah ataupun daripada bumi seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan pada mereka. Iaitu seperti mana ketetapan yang Allah Ta'ala kehendaki. Iaitu dengan melalui Allah turunkan air hujan, thumma syaqaqnal arda syaqqa, kemudian air hujan masuk ke dalam tanah dan akhirnya syaqaqnal ard, Allah membukakan bumi itu sehingga keluarlah padanya tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok. Baik. Pada ayat ke-6 ni Allah menyebutkan kepada kita salah satu daripada nikmat yang Allah Ta'ala menyuruh kita mensyukurinya dan tidak mendustakannya. Dan yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita kejadian dua benda ini, sama ada bintang ataupun pokok atau tumbuh-tumbuhan ataupun pokok, kedua-dua ia adalah merupakan rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia yang memberikan banyak manfaat. Ya, yang memberikan banyak manfaatnya. Okey. Baik, yang pertama kita pergi pada pengajaran pertama. Pengajaran yang pertama, Allah Ta'ala menyatakan kepada kita antara nikmat yang kita kena syukuri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu adalah nikmat pemberian rezeki yang Allah sediakan, yang Allah mudahkan dalam kehidupan kita. Allah mudahkan rezeki bagi manusia dengan Allah jadikan bumi yang kita duduk ini adalah bumi yang mudah mengeluarkan hasil. Bumi yang mudah mengeluarkan benih, mengeluarkan rezeki. Sebagaimana dalam ayat Quran yang lain Allah sebut allazi akhrajal mar'a, yang mana Allah jadikan bumi itu bumi yang senang mengeluarkan mar'a. Mar'a ni tanam-tanaman, kebun-kebun, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan yang seumpama dengannya. Kejap ya. Okey, baik. Okay, kita sambung balik. Tadi ada call masuk. Isteri saya call kejap ya. Okey, kita sambung balik. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita mensyukuri kerana Allah Ta'ala telah pun memberikan dan menyediakan, bukan beri saja, menyediakan rezeki kepada kita yang tidak terputus-putus. Dengan cara macam mana? Allah berikan kita duduk di atas bumi yang Allah mudahkannya untuk mengeluarkan hasil. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula. Allah telah menjadikan bumi ini zalul. Zalul ni mudah ia mengeluarkan sumbernya. Minyaknya, gasnya, galiannya, emasnya, peraknya, macam-macam bumi ini keluarkan pada kita. Siapa yang membenarkan ia keluar? Allah. Bukannya kudrat kita pun. Kita ni usaha sikit je. Allah dah provide, Allah nak kita usaha sikit je. Kalau Allah suruh kita usaha banyak, kita pula putus asa nanti. Allah dah provided, Allah dah sediakan, Allah suruh kita usaha sikit je. Sebab nak menunjukkan rasa syukur kita dapat rezeki Allah. Sebab tu Allah suruh kita usaha. Kalau kita jenis duduk dapat, kita lagi tak bersyukur lah. Tara dah usaha pun tak bersyukur. Lagilah kalau senang dapat, tanpa usaha, lagilah tak bersyukur. Maka sebab itulah Allah ingatkan kepada kita bagaimana Allah jadikan bumi ini mudah mengeluarkan keperluan manusia, mudah mengeluarkan manfaat pada manusia, rezeki pada manusia dengan semudah-mudahnya. Jadi Allah Ta'ala suruh kita bersyukur. Okey? Yasjudan ni maknanya
Ia tunduk untuk taat pada perintah Allah supaya ia mudah mengeluarkan buahnya, hasilnya dan keperluannya kepada manusia. Baik. Itu nikmat yang kedua. Itu nikmat yang kedua yang Allah Ta'ala menyuruh kita mensyukurinya. Namun, dalam masa yang sama, Allah Ta'ala melarang kita menjadikan bagi Allah itu adanya sekutu. Sekutu yang diambil daripada apa tu, batu bata ataupun daripada pokok-pokok, ya, yang dijadikan sembahan ataupun syirik selain daripada Allah Subhanahu Taala. Ini saya kongsikan tentang satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang daripada peperangan Hunain. Keluar pergi menuju ke peperangan Hunain. Bukan balik, nak pergi menuju ke peperangan Hunain. Kemudian Nabi SAW dengan para sahabat melewati satu kawasan padang pasir. Tiba-tiba di padang pasir yang luas tu ada sebatang pokok. Padahal sekeliling dia tak ada pokok-pokok lain. Dia satu je sebatang pokok yang ada dan subur pokok itu. Sebab tu nak katakan ibu-ibu sekalian, manusia ni kadang-kadang cara syaitan menyesatkan dan mensyirikkan mereka tu sangat senang. Macam mana cara dia? Orang musyrikin dulu syirik pada Allah dengan pokok. Mereka pergi musafir di padang pasir. Kemudian bila mereka dah bermusafir, mereka tengok di kawasan padang yang tandus tu, padang pasir yang tandus tu ada satu batang pokok yang hidup, yang berbuah. Sepatutnya kita sebagai orang Islam, orang beriman, kalau nampak pokok tu, kita akan ingat Allah. Ya Allah, hebatnya Allah ni. Bayangkan tanah yang tandus ni tak boleh tumbuh pokok, tak ada air yang menyiram, tak ada apa benda. Tiba-tiba Allah boleh hidupkan satu batang pokok yang hidup dan subur dan berbuah. Patutnya kita kembali kebesaran tu pada siapa? Pada Allah. Tapi orang musyrikin, ni nak kata macam mana syaitan perangkap manusia ni. Bila dia tengok pokok tu, dia kata, ini pokok special ni. Ya, macam mana pokok ni boleh hidup? Pokok-pokok lain tak ada pun sekeliling dia. Barangkali inilah pokok yang memiliki keajaiban. Maknanya pokok ni mesti ada sakti. Mesti ada kuasa ajaib. Mesti ada kuasa luar biasa. Lalu orang musyrikin jadikan pokok tu disembah selain Allah. Atau menjadi perantara selain Allah. Dan mereka menamakan pokok itu Anwat. Anwat maknanya yang membawa keberuntungan. Suatu bila Nabi lalu kat pokok tu, sahabat-sahabat Nabi ni dia teringat balik. Dia teringat balik memori masa zaman jahiliah dulu. Dia orang nak cakap sama dia, inilah pokok yang dulu orang musyrikin, masa zaman musyrikin dulu, kita menganggap pokok ni ada kelebihan. So apa sahabat buat? Sebahagian sahabat lah, tak semua sahabat. Mereka ambil senjata mereka, mereka gantung kat pokok tu. Kenapa mereka gantung kat pokok tu? Sebab kan nak pergi perang kan? Sebab kalau gantung kat pokok tu, ada kemungkinan senjata mereka tu ada kuasa sakti. Senjata mereka tu ada kuasa sakti, yang mana kuasa sakti tu boleh menyebabkan mereka boleh menang dalam perang. Bukan lagi dah ingat Allah dah, ingat power pokok tu, power of tree. Jadi ada sahabat yang berkata, ya Rasulullah, masa itulah sahabat kata, ya Rasulullah, tolonglah minta kepada Allah, jadikanlah bagi kami satu pokok
yang ada keistimewaan sebagaimana orang musyrikin dulu jadikan pokok ni ada keistimewaan. Nabi SAW jadi marah. Nabi jadi marah. Nabi kata, apakah kalian nak jadi seperti kaum Nabi Musa? Jadi Yahudi lah. Apabila dia nampak orang sembah patung berhala, dia kata kat Nabi Musa, wahai Nabi Musa, jadikanlah kami satu patung Allah sebagaimana mereka ni ada patung untuk mereka sembah. Kemudian Nabi sebut, kalian semua akan mengikut jejak-jejak kaum-kaum umat yang terdahulu. Ini Al-Kisahnya. Ya. So Allah ingatkan kepada kita bahwasanya pokok, bintang, dia hanyalah untuk sebagai rezeki. Bintang rezeki dia menjadi penunjuk jalan kepada kita. Allah sendiri sebut dalam Quran, wa bin najmi hum yahtadun. Dan bintang ni adalah sebagai penunjuk arah, penunjuk kira kita panggil kalau bagi istilah orang dulu tu macam Waze lah. Macam Google Map lah. Macam itulah ya. Ataupun An-Najmu tu juga merujuk kepada tumbuh-tumbuhan, ya, tanam-tanaman itu sebagai rezeki. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita mensyukurinya. Kenapa kena syukurnya? Kerana yang menciptakan dan mengaturkannya adalah Tuhan Ar-Rahman. Sebab tu dia berkait dengan surah Ar-Rahman yang telah siapkan semua sumber rezeki kepada hamba-hambanya tanpa perlu hambanya berpenat-penat. Baik. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Kemudian Allah Ta'ala ceritakan pula, tadi bumi dah selesai, Allah cerita dengan sifat rahmat dia, Ar-Rahman dia, jadikan bumi ni senang nak tumbuh apa-apa pun. Ya. Kemudiannya Allah Ta'ala lanjutkan cerita tentang, kepada kita cerita tentang langit pula. Allah Ta'ala kata, aku jadikan as-sama, langit itu berada ditinggikan, rafa'aha. Allah tinggikan langit kat situ. Okey. Kita balik-balik tengok perkataan as-sama kat sini. Sebab kita nak tadabbur pun kita kena faham dulu. As-sama kat sini, apakah dia memberi maksud langit ataupun as-sama dekat situ memberi kepada maksud awan. Sebab ada sebahagian daripada ayat Al-Quran, perkataan as-sama dekat situ, dia merujuk kepada maksud awan, dia bukanlah merujuk kepada maksud langit. Contohnya Allah Ta'ala sebut, wa anzalna minas sama'i ma'an. Kami turunkan daripada langit itu air. Kalau kita tengok dari segi hukum sains, bukan langit yang turunkan air, tapi awan. Ya? Tapi awan tu berada di kawasan langit dunia lah. Baik. Jadi dekat sini, Allah Ta'ala sebut. Sebab Allah tak kata as-samawat, ya. Allah kata as-sama, satu langit. Sebenarnya, difahami, kalau langit dunia pun dah tinggi, langit-langit lain pun lagi tinggilah. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga lagi tinggilah. Ya. Tapi kalau langit dunia pun dah tinggi, apatah lagi langit pertama dan seterusnya. Jadi Allah kata antara sifat rahmat Allah adalah Allah tinggikan langit. Untuk apa Allah tinggikan langit? Sebagai menjadi payungan kepada manusia yang berada di bumi. Sebagai teduhan, payungan, pelindung, peneduh kepada manusia yang berada di bumi. Sebab tu kita tengok, bila Allah jadikan langit itu tinggi, langit dunia, matahari pun duduk di langit, bulan pun sama, planet pun sama, bintang pun sama. Bila dia berjauhan daripada daratan bumi, sebenarnya itu adalah merupakan satu nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan kalau
Allah Ta'ala dekatkan matahari dengan bumi, bintang dengan bumi, bulan dengan bumi, akan berlaku pergeseran. Bahkan akan berlaku pelanggaran. Bahkan boleh berlaku kiamat. Sebab masa berlaku kiamat pun Allah Ta'ala sebut, wa idzan nujumun kadarat. Gunung-gunung, gunung pula dah. Bintang akan, gugusan bintang akan jatuh ke muka bumi. Ya. Wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Akan berlaku gerhana bulan dan berlaku pertembungan antara bulan dan matahari. Jadi bila Allah Ta'ala jadikan langit itu luas, seolah tiada sempadan, maka Allah menyusun susunan itu adalah untuk kebaikan kepada manusia, uh, supaya manusia tak terasa panas sangat matahari dan tidaklah mendatangkan bahaya kepada penduduk bumi dengan berlakunya pelbagai pelanggaran, pergeseran antara planet, bintang ke bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Ya. Itu di antara kenapa Allah Ta'ala tinggikan langit itu. Yang kedua, kenapa Allah Ta'ala kata wassama rafa'aha? Kenapa Allah Ta'ala naikkan langit itu tinggi? Ya, antara sebabnya adalah kerana nak menyatakan bila awan itu tinggi, ia menurunkan air hujan, maka ia akan dapat mencurahkan ke semua tempat di kawasan permukaan bumi ini supaya ianya menjadi sumber rezeki kepada manusia. Ya. Baik. Jadi dekat sini Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang nikmat, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan langit itu tinggi, sebab bila ia menjadi tinggi, kelihatan bumi ini luas, dan untuk melindungi manusia daripada uh, pergeseran, dan juga supaya manusia akan mendapat rezeki ini dengan lebih sempurna dan lebih menyeluruh. Ya, lebih sempurna dan juga lebih menyeluruh. Ya. Sebab bila Allah jadikan awan tu tinggi dan dia menurunkan hujan, maka air hujan yang dibawa turun oleh awan itu akan menjadikan ia lebih luas air itu, sehingga dapat dimanfaatkan rezeki itu oleh manusia. Baik. Jadi maknanya dekat sini pengajaran dia adalah merujuk kepada iaitu nikmat, pemberian kurniaan, rezeki daripada Allah Ta'ala, dan penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat penjagaan, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa wada'al mizan, dan ayat ke-8 Allah kata alla tatghaw fil mizan. Okey, ayat 7 dan 8 ni, hujung ayat 7 dan ayat 8 ni, Allah peringatkan kepada manusia bahawasanya Allah mengatur alam ini, Allah Ta'ala mentadbir alam ini adalah mengikut al-mizan. Apa itu al-mizan? Iaitu mengikut sukatan ketetapan Allah Ta'ala. Ya, mengikut sukatan dan keadilan Allah Ta'ala. Allah sebut, Allah tatghaw fil mizan. Jangan kamu melanggar timbangan mizan. Timbangan mizan ni apa dia? Melanggar sistem keadilan peraturan Allah dalam penciptaan bumi dan langit. Ya. Allah ciptakan langit lebih luas daripada bumi. Kenapa? Allah lebih tahulah keperluan dia begitu. Adilnya di situ. Timbangannya di situ. Demikian juga Allah Ta'ala jadikan bagaimana manusia ini duduk di bumi, kemudian jumlah lautan lebih banyak daripada daratan, jumlah pokok berapa jumlahnya, maknanya sukatan oksigen berapa banyak yang manusia perlu,
Sebab kalau manusia terlalu banyak sangat oksigen pun boleh memudaratkan dia. Kalau terlalu sedikit oksigen pun boleh memudaratkan dia. Jadi semua benda alam yang Allah cipta ni, Allah aturnya dengan sukatan-sukatannya yang sehingga menjadikan alam ini sempurna. Dia macam ni lah. Adil ni bukan bererti makna katanya sama rata. Tapi adil ni maknanya adalah kesempurnaan. Ya, maknanya adalah kesempurnaan, atau setengah ulama mengatakan, setengah ulama memberi tafsiran maknanya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tapi ada ulama memberikan tafsiran adil itu adalah maknanya kita melengkapkan sesuatu benda itu dengan supaya dia menjadi sempurna. Macam kita ambil satu masakan, bila kita bubur garam, kita bubur gula. Kalau kita nak kata adil, garam kena banyak jumlah sudu dengan gula lah. Tapi bila kita rasa tak sedap lah. Tapi kalau kita kata adil, maknanya kalau makanan tu perlukan gula lebih, kita bergula lebih. Kalau makanan tu perlukan garam lebih, kita perlukan garam lebih. Supaya kesudahan dia, rasa dia itu menjadi lengkap dan sempurna. Maka itulah baru yang dinamakan sebagai keadilan. Barulah dinamakan sebagai keadilan. Baik. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ini, Allah menyusun dan mengatur alam ini mengikut timbangan dan keadilannya. Baik, sekarang ni, apakah timbangan dan keadilan itu? Yang pertama, timbangan dan keadilan itu adalah merujuk kepada rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Itu yang pertama kita nak kena faham. Sebab terdapat di dalam hadis Qudsi, ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan alam ini, Allah menulis kejadian alam ni, Allah mengatur kejadian alam ni, kemudian Allah menyuruh para malaikat yang menjaga Lauh Mahfuz ataupun Al-Qalam supaya menulis inna rahmati sabaqat ghadabi. Yang memberi maksud sesungguhnya rahmatku mengatasi kemurkaanku. Jadi bila Allah Ta'ala tetapkan, kita panggil macam apa kita panggil? Macam visi lah, ya. Visi ataupun moto Allah dalam mentadbir alam ni, rahmat dia mesti mengatasi kemurkaan dia. So sebab tu kita tengok seluruh alam ini lebih banyak kita nampak, lebih banyak terzahir rahmat Allah berbanding kemurkaan Allah. Perhati alam ni, lebih banyak kita nampak rahmat Allah daripada kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah tu macam kita nampak lah, sekali-sekala alam ni bergoyang lah, gempa bumi lah, puting beliung lah, runtuhan tanah lah. Yang tu ada gambaran kemurkaan Allah. Tapi most of the time, kebanyakannya kita tengok alam ni penuh dengan rahmat-rahmat, kasih sayang Allah yang meliputi seluruh kejadiannya, baik di langit, baik di bumi. Sekali-sekala je kita akan nampak kemurkaan Allah. Jadi itulah yang Allah Ta'ala nak nyatakan bagaimana Allah mentadbir alam ini, mengatur alam ini, menyusun alam ini, mengurus alam ini untuk manfaat rezeki kepada manusia mengikut sukatan, timbangan, iaitu rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Ya. Allah berlaku adil kepada semua hamba-Nya atau semua makhluknya, baik kafir, baik mukmin. Baik kafir, baik mukmin. Tapi Allah Ta'ala juga menyebutkan dalam masa yang sama, sesungguhnya rahmat dia itu tetap mengatasi kemurkaannya. Sebab itulah kita tengok, walau bagaimana banyak maksiat, kemungkaran, pembunuhan, persengketaan dan sebagainya, keingkaran yang berlaku di atas muka bumi ini,
namun Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyegerakan menurunkan azab dan hukuman itu. Sebaliknya Allah Subhanahu Wa Taala menundakannya kepada satu masa yang Allah Taala lebih ketahui bilakah waktu yang paling sesuai untuk membalas kesalahan dan kejahatan mereka yang melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik. Baik. Jadi kita faham dekat sini maksud timbangan sukatan Allah Ta'ala itu ada dua. Dekat sini kita sebut ada tiga. Saya minta maaf. Ada tiga. Yang pertama, timbangan sukatan Allah Ta'ala dalam mentadbir alam ini adalah rahmatnya mengatasi kemurkaannya. Yang kedua, keadilannya. Maksudnya Allah susun alam ni dengan penuh adil. Mana yang ni lebih perlu banyak lebih pada ni supaya seimbang. Itulah keadilannya. Meletak sesuatu sesuai pada kejadiannya. Kemudian yang ketiga, kurniaannya. So ada tiga benda ni Allah Ta'ala mentadbir dan mengurus alam ini mengikut timbangannya. Pertama, kasih sayangnya, rahmatnya mengatasi kemurkaan. Yang kedua adalah merupakan apa tu? Allahu Akbar. Yang kedua adalah merupakan kurniaannya. Maknanya Allah Ta'ala memberikan kurniaannya kepada sesiapa saja kat dunia ini, baik mukmin, baik kafir. Sebab Rahman tu untuk semua. Kalau Rahim, untuk orang beriman saja. So, Allah bagi kurniaan tu, baik kepada orang beriman ke, orang tak beriman ke, orang percaya Tuhan ke, orang tak percaya Tuhan ke, Allah bagi sama kurniaannya. Yang kedua, yang pertama tadi, rahmatnya dalam ia menyusun dan mengatur dan mencipta alam ni. Kurniaan dia bagi sama. Nombor tiga, keadilannya. Iaitu Allah berlaku adil kepada hamba-Nya. Siapa yang usaha walaupun dia kafir, Allah bagi. Siapa yang uh, bersungguh-sungguh, Allah bagi hidayah. Siapa yang tak bersungguh-sungguh, Allah tak bagi. So Allah berlaku adil kepada hamba-Nya. Hatta kalau dia tu orang Islam, dia orang beriman, tapi dia malas. Ya, Allah tak akan bagi kat dia syurga. Kecualilah, tapi dia masuk juga syurga lah. Maksudnya, dia tak boleh terus masuk syurga. Allah akan seksa dia juga. Tapi kalau dia tu orang bukan Islam, tapi dia bersatu, ya, dia uh, apa ni, menyusun strategi, Allah boleh bagi dia kemenangan dalam perang terhadap orang Islam. Kenapa? Kerana itu adalah keadilan Allah. Allah menyuruh manusia itu berusaha lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz mute ke? Tak dengar Ustaz. Ustaz mute Ini yang eh. dapat saya kongsikan pada petang ini. Moga-moga ia beri manfaat kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.